Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar kimia. Bukan, pelajar sains. Okay, pelajar sains tingkatan 4. So, hari ni kita nak try pula jawab soalan esei. Okay, macam mana soalan esei? Okay, soalan esei adalah bahagian C yang mana dia ada soalan nombor 11, soalan nombor 12 dan soalan nombor 13. Untuk soalan nombor 11, kamu dikehendaki wajib wajib apa? Wajib jawab. Okey, soalan 11 wajib jawab. Dan soalan 12 dan soalan 13 kamu boleh pilih. Pilihlah mana-mana satu. Okey, soalan nombor 11 ni macam mana bentuknya? Okey, dia lebih kepada untuk kamu mereka cipta, bukan membina ataupun menuliskan prosedur bahan alat radas untuk eksperimen. Dalam erti kata yang lain, design eksperimen. Okay? So, kita pergi kepada soalan yang pertama. Buku kerja Alaf Sanjung. Okay? So, soalan nombor 11. Paku keluli adalah lebih tahan terhadap kakisan berbanding dengan paku besi. Ini adalah satu statement. Ini adalah satu dia punya pernyataan. So, soalan yang pertama. So, dalam buku kamu buat 11A. Nyatakan satu pernyataan masalah daripada maklumat di atas. Okay, nyatakan satu pernyataan masalah. Okay, di sini dia kata masalah. So, kalau masalah, kamu kena ada 5 wife, 2 husband. What, when, where, how. Begitu. Maksudnya kena ada pertanyaan, kemudian ada questionnaire. Mesti ada tanda soal. Question mark, questionnaire. Question mark. So, apa pernyataan masalah yang sesuai? Apakah ke? Adakah ke? Bilakah ke? Siapakah? So kalau kat sini, yang sesuainya adalah kamu nak membezakan di antara paku keluli dengan paku besi. Kamu nak bezakan apa? Kamu nak bezakan daripada ketahanan kakisan. Okey, ketahanan kakisan. Okey, untuk nombor 11A, okey, so nyatakan pernyataan masalah. Apa yang sesuai Pravin agak-agaknya? Apakah ke, adakah ke, siapakah ke, bilakah ke, yang mana? Pravin, any idea? Tak ada idea. So, yang sesuai adalah adakah. So, adakah, kamu nak bezakan kan? So, adakah. So, paku keluli kita tahu dia adalah alloy. Paku besi yang kita tahu adalah logam. Logam apa? Tulen. Dia adalah logam tulen. Okey. Nyatakan satu pernyataan masalah. So, mengikut kepada pernyataan masalah di sini, so kamu tulis sahaja, kamu nak bandingkan antara alloy dengan logam tulen. So, adakah alloy lebih tahan kakisan berbanding dengan logam tulen. So ini adalah pernyataan masalah kamu. Hai Adila, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ke? Sihat. So, tengok buku kerja kamu ya. Okay, buku kerja pentaksiran akhir tahun bahagian C. Kita dah jawab soalan sebelum ni bahagian B dan bahagian A. So, hari ni kita nak jawab soalan dalam muka surat 161. Okay? So, cuba kamu tengok. Okay, tulis dalam buku latihan ya, buku nota tu. So, kamu rujuk jawab soalan kamu di dalam buku kerja. Okay, ini adalah pernyataan masalah dia. Adakah alloy lebih tahan kakisan berbanding dengan logam tulen? Kamu hanya perlu tuliskan jawapan sahaja. Kalau dalam test pad kamu jawab soalan kan nanti. Kamu tuliskan dalam test pad kamu nombor soalan. Contoh macam ini kan. 11A. Ini jawapan kamu. 11B. Cadangkan satu hipotesis. Apa hipotesis yang boleh kamu lakukan?
Okay, apakah hipotesis yang boleh kamu lakukan? Okey. So, di sini kamu nak uji mengenai paku keluli dan paku besi. So, hipotesis kamu tulislah. Paku keluli lebih tahan terhadap kakisan berbanding paku besi. Okay. So, kalau macam itu, so dekat atas ni cikgu, boleh tak saya cakap dekat atas ni, adakah paku keluli lebih tahan kakisan berbanding dengan paku besi? Ikut kepada situasi atas. Boleh ke tidak agak-agaknya? Pun boleh juga. Okay, so kamu bagi saya kan, ini pendapat saya lah. Pendapat saya, kamu kena buat ikut kepada situasi dekat atas ni. So, dekat atas ni dia cakap tentang paku keluli dan paku besi. So, kamu dekat sini, boleh tak kamu tukar dekat sini jawapan kamu? Adakah paku keluli lebih tahan kakisan daripada paku besi? Okay, so salin dulu ya. Tuliskan jawapan kamu ikut kepada situasi. Kita tengok sini ya. Okay, yang C ni kamu kena design eksperimen. Kamu kena mereka eksperimen. So, untuk soalan macam ini, baca dulu apa bahan yang dia bagi. So, dia kata kena reka bentuk eksperimen. Yang bahan yang dia bagi, paku keluli, paku besi, kertas pasir, tabung uji, rak tabung uji dan air. Kadang-kadang soalan tu dia kata dan radas lain. Dan radas lain. Janganlah pula nanti kamu buat radas lain pula. Tapi untuk pengetahuan kamu, KBSM dulu dia minta kamu senaraikan alat radas. Tapi sekarang ni tak ada, nampak? Dia ada alat radas diminta. Okay? So, sebab itu dia bagi full bahan dan alat radas kat sini. Okay, kita pergi kepada soalan C1. Okay, soalan C1 untuk tujuan eksperimen. Okay, so apa tujuan? Macam mana nak buat tujuan? Tujuan ni, janganlah pula kamu buat ayat dia. Ayat dia kamu buat dalam bentuk soalan pula. Dia kata nak tujuan. So, tujuan mestilah ada untuk mengkaji. Untuk membezakan. Konsep menjawab soalan tu penting. Okay, so dalam buku kamu tulis C1, tujuan. Okay, so mengkaji. Okay, mengkaji perbezaan sifat tahan kakisan antara siapa? Antara paku keluli dan paku besi. Pandai. Paku besi. Okay. So, di sini mesti tulis. Cikgu, boleh tak saya letak perkataan untuk mengkaji? Boleh? Boleh? Untuk membezakan. Untuk membezakan. Susah ke? Untuk mengkaji lah. Untuk mengkaji perbezaan sifat tahan kakisan antara paku keluli dan paku besi. Okey, dah siap. Okey, buat pula C2. Nampak dia tulis apa? Mengenal pasti pemboleh ubah. So, untuk mengenal pasti pemboleh ubah ni selalu dia 2 markah je. So, kamu buat 2 je lah pemboleh ubah. Cikgu, saya nak buat 3. Pulanglah kepada kamu. Tapi, yang saya tekankan dekat sini adalah pemboleh ubah yang pertama. Apa dia? Manipulasi. Yang kedua, bergerak balas. Yang kamu manipulasi. Apa yang kamu ubah-ubah dalam eksperimen ni? Kamu gunakan paku keluli dan paku besi. So, di sini, paku keluli dan paku besi.
Nampak tak? Paku keluli dan paku besi. Okey, dia nampak ya? Dua ni yang berbeza. Manipulasi apa yang kamu ubah-ubah dalam eksperimen tu? Contohnya, dalam tabung uji pertama, kamu letakkan paku keluli. Tabung uji kedua, kamu letakkan paku besi. Berbeza tak? Ya, berbeza. Itu adalah manipulasi. Apa pula bergerak balas? Bergerak balas tu apa yang kamu nampak? Keputusan dia apa? Apa pemerhatian yang kamu nampak nanti? So, dekat sini kita akan nampak kehadiran apa? Karat. Karat warna apa? Karat warna perang. So, kamu tulis kat sini kehadiran lapisan perang pada paku. Okey. So, kamu nak melihatkan dekat sini, ada yang ada paku tu akan timbul warna perang. Ada yang tak ada warna perang. Yang tak ada warna perang tu siapa? Paku keluli ke paku besi? So, cikgu dah ajar. Konsep kamu dah ada. Sekarang kamu aplikasikan konsep yang kamu belajar tu di dalam mana? Soalan. Okey. So, yang kedua adalah bergerak dimalarkan. Contoh kamu nak buat juga dimalarkan. Okey. Untuk dimalarkan maksudnya yang tetap dalam eksperimen ini. Buatlah saiz paku ke, jenis larutan ke, sebab kedua-dua tu kamu letakkan air. Okey. Yang ini cikgu nak tekankan kamu. Prosedur. Okey, prosedur atau kaedah. Okey, untuk prosedur dan kaedah, cikgu buat dalam page yang lain ya. Blank page. Mana blank page cikgu? Okey, blank page. Sebabnya nak bagi kamu nampak. Okey. So, kalau dapat sahaja soalan untuk prosedur. Ni prosedur soalan nombor berapa? C3. Okey, so C3. So, untuk prosedur, cikgu nak ingatkan lukis. Lukis dulu. Apa cikgu nak kena lukis? Tengoklah alat radas yang dia bagi. Dia bagi tabung uji. Lukiskan tabung uji. Okey, ada berapa tabung uji? Ada 2. Kenapa cikgu ada 2? Sebab kamu ada 2 paku. Paku keluli 1, paku besi 1. Okey, kemudian kamu ada rendamkan dalam air kan? Rendam air. Dash-dash ni menunjukkan dia dalam larutan. Okey, dah siap ke? Belum. Kamu kena labelkan. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? So ini adalah air. So ini adalah contohnya kamu nak letak paku besi. So yang ini kamu nak letak paku keluli. Apa kelebihan kalau kamu lukis? Kelebihan yang kamu lukis dalam kamu punya penjelasan, kamu tak perlu, kiranya dalam gambar ni kamu tak perlulah kamu nak dalam gambar ini saja kamu dah boleh dapat markah. Sebenarnya lah. So ini adalah tabung uji. Kadang-kadang kita tak tahu dalam jawapan kita tu ada yang tertinggal. Poin yang tertinggal. Okey, so jom kita buat prosedur sama-sama. Okey, so labelkan dululah. Ini P, ini tabung uji Q. Labelkan. Tulis ya, tabung uji sebagai P dan Q. Dah siap. Okey, nombor 2. Masukkan apa ni? Masukkan air. Nak berapa banyak cikgu? Kamu letaklah dalam 10 ml je. Okey, air ke dalam tabung uji P dan Q. Okey, kemudian nombor 3. Gosok. Gosokkan paku besi dan paku keluli dengan menggunakan kertas pasir. Okey. Kenapa? Okey, kenapa kena gosokkan guna kertas pasir? Sebab kamu nak buang dia punya apa-apa benda asing dekat dia. Lagi satu, kalau kamu lihat dalam kamu punya buku tu, dia ada bagi
paku keluli, paku besi, kertas pasir, tabung uji, rak tabung uji dan air. So, kamu kena gunakanlah semua bahan yang dia ada dalam prosedur. Okey, dah siap dengan nombor 3. Nombor 4 pula. Okey, nombor 4 kamu masukkan apa ni? Masukkan paku. Masukkan paku besi di dalam tabung uji P. Okey. Manakala dan paku keluli ke dalam tabung uji Q. Dah siap. Okay, nombor 5. Letakkan. Ada kan dia bagi rak tabung uji kan? So, kamu kena letakkan sebab tabung uji mana boleh duduk seseorang. Dia mesti kena ada rak dia. Letakkan kedua-dua tabung uji di rak tabung uji. Okey. Dan biarkan selama seminggu lah paling kurang. Okey, sebab kamu nak menghasilkan karat kan. Okey, nombor 4. Selepas seminggu. Okey, rekodkan pemerhatian. Okey, salin dulu ya. Okey, cikgu bagi masa. Jangan risau. Okey, salin dulu. Sikit je. So, soalan nombor 4 ni suruh buat jadual. Penjadualan data. Jangan tengok, penjadualan data macam mana aku nak buat. Jangan risau. Benda tu senang sahaja. So, kalau soalan macam ini keluar, kamu hanya perlu lukiskan jadual. Senang je. Lukiskan jadual sebab kamu dah ada data dekat atas. Okey. Kolom yang sebelah kiri, kamu letakkan manipulasi. Paku keluli dan paku besi. So, dekat sini kamu letak paku keluli yang bawah tau. Paku besi. Benda ni apa? Apa yang kita boleh nyatakan? Benda ini apa? Dia adalah jenis paku. Betul tak? Cikgu, boleh tak dalam manipulasi ni saya buat jenis paku? Boleh? Tak ada masalah. Kamu buat jenis paku. Sebab kita ada pakai paku keluli dan paku besi. So, jenis paku. Ayat yang dekat atas ni kena fikir lah. Kadang-kadang pelajar dia malas nak fikir. So, dia terus tulis dia. Dapat juga markah. Tapi bila nak buat dalam bentuk jadual nanti, kamu kena tahulah apa keyword dia. Berat ke? Berat paku ke? Saiz paku ke? Bentuk paku ke? So, sini adalah jenis. Sebab kita ada jenis keluli dan jenis besi. Okey, sebelah ini yang bergerak balas. So, bergerak balas apa? Kehadiran lapisan perang. So, buatlah. Kehadiran lapisan perang pada paku. Panjanglah pula. Tak apa. Lepas tu, kamu kena buat tak jawapan yang dekat bawah ni? Kena buat tak? Tak perlu. Kamu tak perlu nak fikir. Agak-agaknya paku keluli ke paku besi yang ada perang? Tak payah. Sebab kamu hanya mereka cipta saja. Mereka bentuk saja eksperimen tersebut. Kamu tidak melakukan semasa exam. Tapi kamu dah lakukan waktu nanti insya-Allah kalau sekolah buka, kita buat eksperimen ni ya. So, ini sahaja. Okey. Okey, dah siap? Okey, buat slow-slow. Okey. Siapa yang dah siap, pergi kepada soalan nombor 12. Okey, pergi kepada soalan nombor 12. Okey, soalan nombor 12 ni, dia ada dua soalan. Satu mengenai tenaga nuklear, nombor 12. Nombor 13, dia lebih kepada mutasi lah, kromosom. Okey, so, bagaimana kamu nak buat? Jangan risau anak-anak semua. Kalau keluar sahaja soalan yang macam ini, kamu hanya perlu jawab apa yang kamu tahu. Jangan tinggal. Saya nasihatkan kamu jangan tinggalkan jawab. Bila kamu tinggalkan jawab, itulah akan jadi masalah ke kamu. Okey, tenaga nuklear dihasilkan melalui pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus. So, kita dah belajar apa tu pembelahan nukleus, apa itu pelakuran nukleus. Okey, nyatakan dua perbezaan antara pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus.
Okey, bila dia kata mengenai perbezaan. So, kalau perbezaan dua benda lebih cantik kamu buat dalam bentuk jadual. Buat dalam bentuk jadual. So, soalan nombor apa? 12A. Tapi kalau kamu tak ada idea tentang tu, kamu tak payah jawab soalan nombor 12. Tengok pula soalan nombor 13. Boleh ya? Okey, dia nak dua perbezaan. Okey, dua perbezaan maksudnya kita kena buat dua yang mana dekat tengah ni apa perbezaan dia. Dari segi apa kita nak bezakan. Dia ada dua. Satu pembelahan. Pembelahan. Nampak cikgu eja pembelahan pun salah. Okey, pembelahan. Pembelahan nukleus. Pembelahan nukleus. So, ini pelakuran nukleus. Okey, so perbezaan yang pertama. Okey, pertama kita nak libatkan proses lah. Contoh proses. Definasi boleh cikgu? Boleh? Tapi panjang benar. So, sekejap ya. Nukleus. Okey, tak apa, kamu salin je. Berat dibedil dengan neutron. Dah siap. Okey, pelakuran pula. Nukleus ringan dipanaskan pada suhu yang tinggi. Okey. Ini baru satu. Dia nak dua perbezaan kan? So, yang ini adakah dia tindak balas berantai? So, ini dia terlibat tindak balas berantai. Ini tidak terlibat. Okey. Okey, dah. Okey. Dia dah buat dah dua perbezaan. Ingat, kalau perbezaan lagi cantik dan lagi kemas kalau kamu buat dalam bentuk jadual. Okey? Lepas ni buat tau. Okey. Soalan yang seterusnya B. Okey, kalau kamu lambat kamu tak apa. Kamu just tulis saja. Nanti saya akan tunjukkan jawapan dekat sebelah ni saja ya. Jepun merupakan salah sebuah negara yang menggunakan tenaga nuklear. Mengapa Jepun menggunakan tenaga nuklear? So, kenapa dia kata? Jepun menggunakan tenaga nuklear. Okey. So, sebab apa Jepun ni kena pakai tenaga nuklear? Dia tak ada tenaga lain macam dekat Malaysia ni ke? Okey. So, inilah kamu kena belajar. Okey. Tenaga nuklear ni, dia Jepun ni, okey. Okey. Kalau untuk soalan ni, kamu tulis nombor soalan. 12B. Okey. Kerana Jepun kekurangan sumber tenaga lain. Okey, negara dia tak ada tenaga yang lain. Macam Malaysia, kita ada tenaga fosil, kita ada tenaga petroleum, kita ada tenaga macam-macam tenaga kita ada. Okey. So, Jepun dia kurang sumber tenaga. Dan kemudian, Jepun juga semakin kehabisan arang batu. Okey. Semakin kehabisan arang batu. Manakala sumber lain seperti minyak dan gas asli adalah kurang. Okay.
Jepun kekurangan sumber tenaga. Okey, Jepun juga semakin kehabisan arang batu. Okey, ini padam. Okey. Sambil kita belajar, sambil tu kita ingat balik kepada soalan yang seterusnya. Dia kata, tenaga nuklear merupakan sumber tenaga yang lebih murah dan efisien berbanding dengan sumber tenaga dalam mengurangkan penggunaan sumber tenaga bahan api fosil. Okey, pada pendapat anda, adakah wajar? Okey, yang ini soalan wajar. Okey, soalan wajar ni, okey, kalau kamu kata wajar, kamu bagi kamu punya reason. Kalau kamu kata tak wajar, kamu bagi kamu punya reason juga. Pada pendapat anda, adakah wajar stesen jana kuasa nuklear dibina di negara kita? Berikan alasan kamu. Nampak tak markah? 6 markah. So 6 markah tersebut, kamu agak-agak negara kita sesuai tak? Sesuai ke tak Pravin? Kamu agak-agak lah. Sesuai ke tak? Negara kita ni ada stesen jana kuasa. Sesuai ke tak? Agak-agaknya lah. Kalau saya lah. Okay, kamu tulislah. Tidak wajar. Okay. Tidak wajar ni, kamu dah sebut tidak wajar ni dah Adila. Kamu dah dapat 1 markah tau. Kamu dah dapat markah dah dekat sini. So, sebab cikgu kata jangan tinggalkan jawab. Okay, kemudian kamu jawablah. Bagi kenapa? Okay, kerana sisa nuklear suka dilupuskan. Okey. Dan boleh memberi kesan terhadap hidupan dan persekitaran sekiranya tidak dilupuskan dengan cermat. Cikgu, nak bagi berapa banyak? Ini dah markah, so 6 poin lah. Okey. Kemudian, negara kita ni ada pelbagai tenaga alternatif. Contohnya apa tenaga kita yang kita ada? Tenaga hidroelektrik. Empangan, itu tenaga hidroelektrik lah. Okey, poin yang ketiga dah. Ketiga pula, memerlukan modal. Okey, modal ke, kos ke, okey, tiga. 6 poin. 1, 2, 3, 4. Termasuk saya ni 4 lah. 5, 6. Okey, memerlukan modal dan kos operasi yang tinggi. Okey. Kamu bagilah contoh. Okey, antaranya keperluan tenaga yang mahir. Membina, menyenggara. Dan memantau stesen jana kuasa. Panjang ayat ni cikgu. Ya.
Sebab kita nak 6 markah. Okay, sebab dekat dalam kamu punya point ni ada markah. Okay. Di sini kalau kamu nampak kan, kalau kamu nampak dekat sini, okay, kamu ni sisa tenaga, sisa nukleus sukar dilupuskan. Okay, dapat 1 markah dan memberi kesan kepada pencemaran. 1 markah, dah 3 markah, 4 markah, modal kos yang tinggi, tenaga mahir diperlukan. So, ada 6 markah kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah dapat 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 je. Okay, 6 markah. Okay, di sini kamu dah dapat 6 markah. Paling kurang pun kan, kalau korang malas nak fikir, kau bagilah. Apa-apa yang terlintas dekat kepala kamu. Bagi je lah. Tulis saja. Yang pertama, kalau untuk wajaran, kamu kena tulis wajar ataupun tidak, perlu ataupun tidak. Kemudian, kamu hanya perlu untuk explain sikit, terangkan sedikit. Okey? Boleh ya? Okey, cikgu bagi masa seminit untuk salin. Nombor 13. Okay, rajah 13 menunjukkan fenotip. Semalam pun kita dah terangkan tentang ini. Okay, penyakit genetik. Okay, apa beza dia? Okay, kalau kamu tengok, okay, penyakit yang ini, kromosom X dia tertinggal 1. Hilang. Yang ini pula, apa bezanya pula? Pada kromosom yang ke-21. Ingat tak cikgu ajar, kita ada 2 jenis mutasi. Mutasi apa? Mutasi genetik. Tulislah dekat dalam buku kamu tu sebagai nota. Sikit, kecil-kecil nota. Mutasi kromosom. Okay, mutasi genetik contohnya albino. Buku, muka, rambut, semua warna putih. Hemofilia. Okay. Lagi apa lagi? Semalam dah lupa dah. Okay, kromosom pula. Okay, yang melibatkan kromosom ialah mutasi. Kita ada 3 jenis mutasi. Mutasi apa? Jenis mutasi. Kita ada 3 jenis sindrom. Astaghfirullahalazim. Tadi kan cikgu pergi pejabat sikit. Pejabat. Lepas tu cikgu, kau tahu tak? Cikgu tertinggal cikgu punya handphone. Nasib baik cikgu teringat. Nasib baik tak ada orang yang ambil telefon cikgu. Astaghfirullahalazim. Okay. So, kromosom dah tua dah cikgu dah lupa. Okay. Kromosom kita, untuk mutasi kromosom, kita ada sindrom. Apa-apa yang ada nama sindrom, contohnya sindrom Down, sindrom Turner, Klinefelter. Okay, Pravin, cikgu nak tanya. Penyakit genetik K ni, sindrom penyakit mutasi genetik ke kromosom? Penyakit genetik K. Kromosom, mutasi kromosom ke mutasi genetik? Mana ada mutasi genetik? Mutasi gen. Astaghfirullahalazim. Mutasi gen. Mutasi gen ke mutasi kromosom? Yang mana satu? So, kalau kamu tengok ni, dia adalah melibatkan kromosom. So, dia adalah mutasi kromosom. Betul. Okay, kalau dia X. Ini sindrom mana satu? Siapa boleh jawab? Sindrom Down ke, Turner ke, Klinefelter? Siapa boleh jawab? Sindrom mana? Adila, boleh jawab Adila? Sindrom mana Adila? Kalau dia punya ni patutnya XY macam inilah sepatutnya. Tapi dia X saja. Agak-agak sindrom yang mana satu? Down ke, Turner ke, Klinefelter? Tak ingat. Sindrom Down cikgu. Salah? Turner. Ini adalah sindrom Turner. Okay. So, yang ini terlebih pada kromosom 21. Sindrom yang kamu sebut tadi, Pravin. Sindrom apa? Sindrom Down. Ya. Sindrom Down. Sindrom Turner untuk perempuan. Klinefelter untuk lelaki. Bila X ni yang hujung dia dapat XXY. Okay. Dia terlebih kromosom. Okay. Apakah yang dimasukkan dengan karyotyp? Apa yang dimasukkan karyotyp ni kena tengok buku lah. Okay. Kena hafal lah maksudnya. Okay. So, kamu tulis dalam buku kamu 13A. Buat jawapan je ya. Okay. Karyotyp adalah penyusunan kromosom homolog. Okay. Manusia berdasarkan bentuk
dan saiz. Kromosom yang paling besar dilabel kromosom 1. Manakala kromosom yang paling kecil dilabel sebagai kromosom 2. Okey. Salin dulu. Sikit lagi. Jadual. Okey, so perbezaan. Okey. Kita ada penyakit genetik L. Penyakit genetik L. Yang ini penyakit, bahagikan 2. Kamu nak bezakan antara 2 ni kan? So, yang pertama kamu namakan dulu loh. Penyakit apa ni? L tadi apa? Sindrom Turner. Ini sindrom Klinefelter. Okey, dah. Okey, dah. Okey, kemudian punca. Apa yang kamu nampak punca tadi? Yang ini dia kekurangan kromosom. Dekat nombor berapa tadi kromosom? Kromosom kat mana? Itu kita panggil kromosom seks. Kekurangan bilangan kromosom seks. Kan dia kurang lagi 1. Okey. Yang ini pula pertambahan. Dekat kromosom nombor berapa? Nombor 21. Penambahan 1 kromosom pada kromosom ke-21. Okey. Okey, dah. Okey, kemudian yang ini kamu buat ciri dia. Okey. Yang pertama, sini tidak mengalami perkembangan ciri seks sekunder perempuan. Okey, yang ini pula kerencatan akal. Mengalami kerencatan akal mata sepet dan jari pendek. Okey, boleh ya? Mengalami kerencatan akal mata sepet dan jari pendek. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, dia kata soalan dah ke? Dah ke semua? Okey. So, kita pergi kepada soalan ini. Bagaimana dia kata cara kita nak mencegah, okey, nak dapat
mendapatkan bayi yang mempunyai penyakit genetik. So, ibu ataupun ayah dia kenalah yang pertama, okay, soalan nombor C, jauhkan diri dari bahan radioaktif. Yang pertama, jauhkan diri dari bahan radioaktif. Okay, nombor 2, ambil multivitamin sebelum dan semasa kehamilan. Contohnya apa? Asid folik. Okey, lagi. Jangan ambil alkohol ganja. Okey. Kemudian hamil awal. Jangan lewat usia pula kamu nak hamil. Paling kurang pun sebelum umur 35 tahun. Okey. Makan makanan kaya nutrisi. Kurangkan makanan apa nak kena kurangkan? Makanan proses. Okay, yang diproses. Okay, satu lagi. Mengekalkan berat badan. Okay. Dan emosi sihat.